Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Yang berbahagia, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Persemadia Dr. Nurjan Yusof, sahabat penyelaras perundingan Dr. Laili Farhana Ibrahim, penyelaras IP dan Perkomersialan Profesor Madya Dr. Mazlini dan penyelaras inovasi Dr. Idayanti Mak Nasir, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Jadi pada petang ini, marilah kita sama-sama mendengar berkaitan dengan garis panduan perundingan harta intelek dan juga perkomersialan UPSI, dan saya percaya bahawa garis panduan ini adalah merupakan garis panduan pindaan, sebagaimana yang telah diusahakan oleh pihak Ramaisi yang lepas yang diketuai oleh Profesor Dr. Tajul Suhaizam. Maka pada hari ini, pada tahun 2021, garis panduan ini telah diterima untuk dipakai dan dijadikan sebagai satu garis panduan rujukan untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti perundingan IP dan juga pengkomersialan serta inovasi di UPSI ini. Jadi sebelum saya mulakan sesi taklimat dan juga bual bicara pada petang ini, izinkan saya menjemput bahagia Puan Pengarah untuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata, sebelum kita memulakan taklimat dan juga mungkin perbincangan selepas ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Pengarah PM Dr. Nurjan Yusof. Silakan. Okey, terima kasih banyak PM Dr. Jazimin. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Okey. So yang berusaha PM Dr. Ahmad Jazimin selaku Timbalan Pengarah Unit Perundingan Pengkomersialan dan Inovasi, penyelaras Dr. Laili Farhana, Dr. Idayanti dan semua rakan-rakan pensyarah. Saya ingat lebih daripada 60 rakan-rakan pensyarah yang dapat meluangkan masa untuk sesi taklimat pada petang ini. So saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhinggalah. So saya tak akan bercakap panjang. Sebagaimana yang rakan-rakan pensyarah semua sedia maklum, perundingan dan juga pengkomersialan merupakan antara aktiviti 4P sebenarnya yang perlu semua kita sebagai pensyarah laksanakan selain daripada aktiviti penyelidikan dan juga penerbitan. Jadi saya ingin kongsikan sedikit kita punya pencapaian berkaitan dengan perundingan dan pengkomersialan. Saya ingat pada tahun 2020 aktiviti perundingan kita yang kita telah perolehi adalah sekitar 734,000, lebihlah 734,000 pada tahun lepas, dan untuk pengkomersialan kita memperoleh dana terkumpul sekitar 650,000 dengan 24 produk yang telah dikomersialkan, iaitu itu adalah pada tahun lepas ya. Untuk tahun ini perundingan kita sehingga hari ini saya dimaklumkan telah mencapai sebanyak RM1.7 juta ringgit. Okey, tetapi untuk pengkomersialan kita masih lagi ada berapa PMJ dalam pipeline kita ada lebih sekitar 12 lah yang telah bersedia untuk dikomersialkan. Okey, jadi sejajar dengan usaha universiti kita nak meningkatkan aktiviti perundingan dan juga pengkomersialan, maka RMIC melalui unit perundingan dan pengkomersialan telah menambah baik dasar perundingan dan dasar serta garis panduan harta intelek dan pengkomersialan pindaan 2021 yang mana yang telah disebutkan oleh PM Dr. Jazimin sebentar tadi. Dan dasar serta garis panduan ini yang merupakan pindaan telah pun mendapat kelulusan di peringkat LPU, dan dasar dan garis panduan ini sebenarnya amat penting untuk memastikan semua aktiviti perundingan dan juga pengkomersialan yang kita laksanakan dapat kita jalankan dengan teratur, berteraskan kepada tadbir urus yang baik.
Okey, untuk itu saya menyerulah kepada semua rakan-rakan pensyarah yang dapat meluangkan masa dapat hadir bersama kita pada petang ini untuk sama-sama kita memahami garis panduan ini yang akan diterangkan nanti, garis panduan dan juga dasar perundingan dan pengkomersialan, dan menjadikannya sebagai satu sumber rujukan bagi memudahkan kita semua menjalankan aktiviti perundingan dan pengkomersialan. Jadi menjadi sumber rujukan bukan saja kepada pihak yang menguruskan aktiviti perundingan dan pengkomersialan ini, tetapi juga kepada para pensyarah kita. Jadi semua supaya kita clear lah ya tentang bagaimana kita nak menjalankan perundingan dan pengkomersialan. Okey, jadi saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang kerana ingin memberi ruanglah kepada PM Dr. Ahmad Jazimin dan juga rakan-rakan untuk menyampaikanlah taklimat pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada PM Jazimin dan juga tim yang telah berusaha untuk menambah baik dasar dan garis panduan ini, serta semua rakan-rakan pensyarah yang dapat meluangkan masa pada petang ini. Sokongan daripada rakan-rakan semua sebenarnya amat penting untuk kita meningkatkan aktiviti perundingan dan pengkomersialan. Dan kami di peringkat RMIC sebenarnya sedaya upayalah untuk membantu rakan-rakan semua untuk menjalankan aktiviti perundingan dan pengkomersialan ini mengikut tadbir urus yang telah ditetapkan. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingat itu saja daripada saya, PM Jazimin. Terima kasih kepada Puan Dr. Nurjan. Saya mohon jasa baik rakan-rakan apabila speaker kita bercakap dapat mutekan dahulu. Nanti peluang akan diberikan kepada rakan-rakan untuk bercakap nanti. Terima kasih kepada Puan Dr. Nurjan di atas ucapan lalu-laluan. Dan seterusnya saya kira kita akan pergi kepada pembentangan. Ada 3 orang akan bentang hari ini, iaitu Dr. Laili akan bentang berkaitan dengan perundingan, Dr. Mazlini akan bentang berkaitan dengan IP dan juga komersial, manakala Dr. Dayanti akan bentang berkaitan dengan inovasi. Dan sebelum saya berikan majlis ini kepada ketiga-tiga pembentang pada hari ini, izinkan saya cerita sedikit berkaitan dengan susul galur garis panduan ini. Daripada apa yang kita laksanakan, garis panduan ataupun dasar dan garis panduan sangat penting sebagai asas untuk kita nak melaksanakan operasi, terutama untuk membina ekosistem yang berkaitan dengan perundingan dan juga pengkomersialan inovasi di UPSI. Dan saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada bekas pengarah. Saya kira ada sekali bersama kita pada hari ini, Profesor Dr. Tajul Suhaizam, kerana telah mendokong dan juga menyokong sepenuhnya untuk membolehkan garis panduan ini dapat dihasilkan dan juga dapat ditambah baik. Garis panduan ini kadang-kadang kita kena tambah baik. Sebab apa? Pasal ada beberapa perkara yang kita nampak perlu ditambah baik. Contohnya garis panduan perundingan, contohnya kita telah semakkan dan telah dibuat pada 2015, pindaan 2015. Maka kita ada tambah baik terutama berkaitan dengan terminologi, skop perundingan, termasuklah dari segi agihan kewangan dalam garis panduan berkenaan. Sama juga dengan dasar dan garis panduan IP dan pengkomersialan yang telah digunakan sebelum ini pada tahun 2011 dan kita tambah baik pada tahun 2021 ini untuk lebih mantap. Dan mungkin pada masa akan datang akan ditambah baik lagi berdasarkan kepada konteks dan juga suasana yang wujud. Jadi bagi saya untuk masa sekarang, marilah kita sama-sama dengar dan juga kita dapatkan bersama kefahaman agar kita dapat membangunkan diri kita dan juga universiti kita demi untuk mewujudkan ekosistem yang terbaik terutama dalam konteks perundingan, pengkomersialan dan juga inovasi. Baik, pembentang pertama saya jemput Dr. Laili. Saya akan beri masa lebih kurang mungkin dalam 30 ke 40 minit untuk bentang. Kemudian saya akan buka 2 soalan dulu. Okey. Setiap lepas itu bagi buka 2 soalan dulu. Kemudian Dr. Mazlini 2 soalan dahulu. Kemudian Dr. Ria 2 soalan. Kemudian habis keseluruhan kita buka lagi soalan. Okey. Jadi saya kena kontrol lah. Sebab apa
masa ni lebih kurang 2 jam kita untukkan, dan mungkin selepas ini kita akan pergi lagi dengan lebih mendalam, bukan sekadar dalam satu kelompok yang kecil, malah kecil secara personal. Bila kita buat untuk lebih memahami ini, kita akan bukan sekadar di kelompok yang kecil, kita akan juga lebih personal. Okey, saya ingat saya berikan majlis ini kepada Dr. Laili untuk sesi seterusnya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Dengar dan juga nampak slide saya. Dr. Laili tak dengar suara. Dengar ke suara saya? Suara tak jelas. Dengar ke? Okey, suara saya. Dengar tak? Dengar jelas. Okey. Buka lah ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terutama sekali terima kasih kepada pengarah, Timbalan Pengarah Mercy, rakan-rakan TDPI, ketua jabatan dan juga semua kaki-tangan UPSI. Okey, saya Dr. Laili Farhana binti Mai Bahrain adalah sebagai penyelaras perundingan. Saya dengar macam ada double. Dr. Hashimah, minta tolong Dr. Hashimah. Dr. Hashimah. Okey. Okey, dengan mic saya ni tak tahu kenapa dia ni. Minta maaf, saya matikan sekejap. Carry on, Dr. Laili, carry on. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Teruskan ya. Okey, terutama sekali kita nak terangkan juga sikit apa itu perundingan. Okey, kalau kita perundingan adalah satu aktiviti yang melibatkan individu atau kumpulan yang memberi khidmat kepakaran kepada sektor awam, swasta atau badan berkanun di Malaysia ataupun di luar negara. Yang di mana ia mematuhi setiap dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga universiti serta tertakluk kepada pindaan tersebut dari masa ke semasa. Secara overallnya saya ingin terangkan bahawa perundingan yang kita daftarkan di UPSI ada 4 orang kata kriteria. Ada 3. Pertama, ia perlulah lantikan daripada agensi selain daripada UPSI. Maknanya pada agensi luar lah. Tak kira lah kerajaan, NGO, ya, swasta ataupun international. Yang kedua, ia mempunyai amount yuran perundingan yang dipersetujui antara dua agensi tersebut. Ya, maknanya perlu ada amount. Maknanya perlu ada jumlah perundingan yang tertakluklah dari dalam surat pelantikan. Yang ketiga, ia adalah perlu berdasarkan kepada skop kerja perundingan. Yang ini mungkin ada yang keliru yang akan saya terangkan pada slide seterusnya. Okey. Bila kita menyebut tentang objektif perundingan, saya boleh bahagikan objektif perundingan ini kepada 3. Pertama, objektif kepada diri sendiri iaitu kita sebagai pensyarah. Yang kedua, objektif kepada UPSI. Dan yang ketiga, objektif kepada komuniti. Jika tuan-tuan dan juga puan-puan boleh lihat di sini, kalau kepada diri sendiri, ia melibatkan kepada perkembangan bakat dan juga kepakaran. Ya, dia juga melibatkan kepada kita punya KPI dan juga orang kata benefit-benefit lain yang mana menyumbang kepada career kita sebagai pensyarah. Jika kepada UPSI pula, ia menyumbang kepada penjanaan. Okey, sebab itulah kalau perundingan ni kita akan ambil 10% dan juga 13% daripada yuran perundingan tu untuk dijana untuk universiti kita. Okey, seterusnya untuk memartabatkan nama UPSI, okey, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Dan juga ia juga menyumbang kepada peningkatan dalam MYRA ataupun setara, ya. Jika kepada komuniti pula, ia lebih kepada membantu kepada penyelesaian masalah, terutama sekali pada industri. Dan juga ia juga sebagai orang kata satu medan yang menghubungkan jaringan antara universiti dan juga komuniti. Ya, saya teruskan kepada objektif terhadap diri sendiri ini juga, okay, jika kepada pensyarah. Okey, sebenarnya kita tertakluk kepada bila kita sebut sebagai pegawai awam, ya, penjawat awam. Jadi maka kita tertakluk pada beberapa akta di mana
Akta-akta ini terutama sekali akta badan-badan berkanun, okay, tata tertib dan kesecah 2000, kanun kesiasaan, okay, dan beberapa akta lain lah. Yang mana yang ini sebab itu kita perlu untuk daftar dalam perundingan UPSI supaya UPSI boleh protect ataupun melindungi kita jika kita tidak disangkutkan dengan apa-apa yang boleh melibatkan kesalahan tata tertib ataupun sebagainya. Ya, itu pentingnya kenapa kita perlu daftar. Dan juga selagi mana kita memegang nama sebagai kaki tangan UPSI, oleh sebab itu kita perlu merekodkan apa segala aktiviti yang kita lakukan, okay, kepada UPSI. Okay. Selain daripada yang tadi ada juga peraturan-peraturan pegawai awam, okay, dan juga kalau melibatkan kewangan kita memang tertakluklah kepada peraturan kewangan dan juga apa ni? Perakaunan UPSI, ya. Okey. Ini yang saya katakan yang memang menimbulkan beberapa kekeliruan, dan mungkin ramai juga antara kawan-kawan kita ini yang telah menerima panggilan daripada saya, daripada PM Dr. Jazimin ataupun daripada Encik Ismail berkaitan dengan ada perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu perundingan tu boleh didaftarkan ataupun tidak. Okey. Secara overallnya kita ada 3 orang kata kategori khidmat-khidmat perundingan. Yang pertama, khidmat dari segi perundingan dan juga nasihat pakar. Okey. Yang kedua, perkhidmatan latihan akademik teknikal dan juga bukan teknikal. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan pengurusan projek dan juga prasarana. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini, okey, bila kita tengok sekali imbas tu memang kita akan mudah keliru. Okey. Serta-serta orang bila hantar borang perundingan kepada saya, borang permohonan pendaftaran perundingan kepada saya, mungkin kata ada yang saya minta tukar ataupun saya tolak pendaftarannya tu. Okey, kenapa? Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh ada yang datang kepada saya katakan khidmat perundingan adalah untuk membangunkan modul. Okey, bila kita sebut membangunkan modul, bila kita lihat kertas kerja dan juga mungkin tata cara flow dia lebih sesuai kepada research. Dia bukan pada perundingan. Okay, kalau ikut perundingan, selain daripada dia buat modul, dia perlu melakukan orang kata transfer knowledge. Macam mana nak guna modul tu, okay? Macam mana nak mengimplementasi ataupun nak jadi gunakan di dalam keadaan yang sebenar, yang macam tu. So maknanya mungkin ada bengkel selain daripada hanya membuat modul itu semata-mata. Okay, ada juga yang hantar, okay, sekarang ni mungkin especially waktu pandemik ni, okay, kita memang selalu buat webinar. Okay, webinar, tapi kalau perundingan ni, dia sebaik-baiknya perlu ada satu hands on. Dia bukan hanya one way communication. Jangan nanti macam contohnya macam hari ni taklimat ni. Ada juga yang hantar kepada kami untuk jadikan taklimat adalah sebagai satu perundingan. Bukan macam tu. Ya, so dia perlu ada macam satu proses rundingan lah dan penasihatan dan mana benda-benda yang itu penting dalam orang kata untuk kita bezakan antara pakar rujuk, okey, apa lagi? Satu lagi tu apa tu? Sanjungan akademik dan sebagainya. Iaitu kita boleh lihatlah mana kerja-kerja begitu mungkin banyaknya yang mungkin kita boleh daftarkan dalam RIMS nanti. Ya. Okey. So yang ini memang perlu jelaslah dari aspek dia punya flow macam mana kita nak buat perundingan. Dia bukan semata-mata orang kata okey analisis data. Okey, analisis data, so ada juga yang buat analisis data sendiri dan juga hasilkan paper and then dia claim itu adalah sebagai perundingan walaupun itu adalah orang kata di hire oleh ataupun diberi dana oleh agensi lain. Tapi kerjanya tu sepatutnya dia perlu membimbing orang agensi itu untuk lakukan analisis data tu. Itu yang dimasukkan dengan perundingan. Okey, jika ada apa-apa kekeliruan mungkin boleh kontak dengan saya ataupun PM Dr. Jazimin lah untuk lebih jelas, ya. Okey. Seterusnya saya pergi kepada yang ini memang orang sukalah bila sebut perundingan, kita dah bagi duit pada UPSI, so kita nak tahu duit itu di mana pembahagiannya. Okay, jika lihat di sini ada 4 jenis pembahagian bagi jualan perundingan. Yang pertama, ini memang wajib lah
Okay, setiap semua aktiviti ataupun perundingan yang didaftarkan di UC, dia akan perlu membayar kepada kos operasi ataupun overhead. Okay, di sini kita ada dua kategori iaitu 10% dan juga 13%. Kalau 10% ini adalah untuk iuran perundingan yang kadarnya bernilai RM10,000 ke bawah. Ya, manakala 10,000 ke atas adalah 13%. Di mana 13% ni 10% adalah kepada UPSI, 1.5% kepada RMIC dan 1.5% kepada fakulti. Ya, supaya bila nilainya besar, dia pun perlu dibahagikan kepada yang lebih besar lah. Ya. Yang kedua, bayaran perunding. Yang ini melibatkan kepada bayaran kepada khidmat perundingan itu sahaja. Yang ketiga, bayaran kepada Pathfinder. Pathfinder adalah orang tengah yang menjadikan projek perundingan tu berjaya. Okey, contohnya, Dr. Irda dia ada connection dengan contohnya Pekeso. Okey, Pekeso. Saya ni main sebut je lah. Yang mana kepala saya ni. Okey, Pekeso. Tapi orang Pekeso dia nak sesuatu khidmat yang dalam bidang counselling. Sedangkan Dr. Ida adalah dalam bidang engineering. Okay, so dia terpaksa cari orang lain, kawan dia direkomendkan pensyarah di UPSI dalam bidang counselling. Contohnya PM Dr. Jazimin. And then berlakulah perundingan itu dan berjaya. Jadi Dr. Irda berhak untuk dapat 2% daripada jumlah keseluruhan projek perundingan tu. Macam broker lah orang kata. Ya? Okay, dan yang keempat, kos langsung. Okay, kos langsung ini adalah apabila melibatkan projek perundingan yang besar yang memerlukan tenaga, kos bahan, kos pengangkutan dan sebagainya, itu dalam kategori kos langsung. Ya, so bila kita nak melakukan sesuatu perundingan, kita boleh nego lah dan juga kita boleh deal lah dengan agensi yang nak membayar kita tu, di mana keempat-empat perkara ini perlu dititik beratkanlah supaya semuanya tidak berlaku orang kata claim, bayaran tak cukup dan sebagainya. Okey. Bagaimana kita nak tentukan kadar bayaran untuk bayaran perunding? Okey. Ini pun menjadi satu tanda soal yang besar jugalah, terutama sekali pada kita yang mungkin baru nak berjinak dalam perundingan ni kan. Okey. Di sini ada 3 cara. Okey, pertama melalui satu orang kata formula, yang mana formula ini merujuk kepada manual perolehan perkhidmatan perundingan ya. Di sini dia ada satu pekali yang standard iaitu 2.2. Okey, 2.2. Jika lihat dekat dalam slide ini, dia sesuai untuk satu-satu perundingan yang tempoh masanya memang panjang. Okey, mungkin 2-3 bulan dan juga mungkin makan tahun. Okey, dia menggunakan pekali yang formula macam ni lah. Okey, input masa. Mana gaji pokok kali dengan formula dia punya pekali dia tu 2.2 kali dengan berapa. Okey, berapa orang kata tempoh masa yang digunakan. Sama ada bulan, hari ataupun jam. Okey, selalunya orang gunakan formula ni untuk tempoh yang lama. Okey, ada juga yang mana jika tempohnya pendek, okey, dia menggunakan kiraan yang mengikut pada pekeliling lah. Okey, yang memang standard yang telah dikeluarkan. Okey, mengikut pekeliling, mengikut kita punya grade kelayakan. Okay. Ini selalunya untuk sektor-sektor kerajaan lah ya, yang mana memang ada dia punya syaratnya. Jika dia melibatkan selalunya swasta ataupun yang antarabangsa, selalunya dia terpulang kepada agensi punya persetujuan berapa yang nak dibayar. Okey, so kadar dia tu kita tak adalah yang standard. So dia mengikut kadar yang dipersetujui oleh pemberi dana dan juga perunding tu. Ya, dan dibayar secara lamsam. Memang sedebuk dia bagi kat situ duitnya. Okey, kadang-kadang ada juga projek yang secara berkala. Okey, ada juga yang secara memang amount yang besar. Okey. Bayaran-bayaran lain yang berkaitan perundingan, okey, di sini perlulah mengikut peraturan dan juga garis panduan kewangan semasa UPSI. Oleh sebab itu, jika ada perunding yang memberi kepada kita bola pendaftaran, tapi duitnya masih dalam akaun perunding tu, kita tak boleh nak proceed.
Okey, duit tu mesti ada dalam tabung ataupun dalam akaun UPSI. Baru kita boleh proceed, ya. Okey, seterusnya. Okey, bila kita sebut pasal proses perundingan ni, okey, kita tak boleh nak assume bila kita hantar je kita terus dapat orang kata kod dan juga benda tu selesai. Walaupun perundingan tu hanya 1 hari. Tak macam tu. Sebab ia melibatkan ada 4 proses utama. Okey, di situ perolehan, kelulusan, pelaksanaan, penilaian dan penaratan. Okey, dan selalunya perolehan ni berlaku di fakulti, okey, kelulusan di RMIC. Pelaksanaan adalah melibatkan perunding dan juga agensi, dan penilaian dan penamatan adalah apabila perunding telah selesai melakukan tuntutan dan juga telah menghantar laporan akhir. Okey, saya akan ceritakan step by step sikit lagi. Okey, sebelum tu jika mana-mana yang tak tahu di mana kita ada letakkan info berkaitan dengan consultation ni, okey, masing-masing boleh pergi ke laman web RMIC. Okey, dekat bahagian download ada bahagian consultation. Okey, di situ semua borang dan juga garis panduan dan juga yang berkaitan dengan perundingan ada letak di situ. So, boleh download lah, memang boleh rujuk di situ. Dan kita juga memang ada buat secara berkala, okey, poster-poster yang berkaitan dengan perundingan yang boleh menjadi bahan rujukan semua, ya. Okey. Okey, perkara pertama bila kita melibatkan tata cara pendaftaran. Okey, di sini yang pentingnya bila kita dah dapat ataupun kita dah deal dengan agensi berkaitan dengan projek perundingan kita nak buat tu, macam mana kita nak daftarkan? Pertama, kita kena lengkapkan borang. Okey, borang tu boleh dapat dekat laman web RMIC. Dalam borang itu perlu adanya surat latihan sebagai perunding, kertas kerja dan juga bukti pembayaran yuran perundingan yang telah masuk ke dalam akaun UPSI, ya. And then borang itu diberikan kepada fakulti, di mana di fakulti di sinilah peranan KJ dan juga TDPI untuk semak sama ada benda tu sesuai ataupun tidak sebagai dalam skop perundingan. Tak nak nanti benda tu bila dah sampai RMIC kena return balik kan. Jadi di sini peranan KJ dan juga TDPI lah, ya. Dan selepas dapat pengesahan daripada TDPI dan juga mungkin dekan, okey, dan borang itu akan dihantar ke RMIC untuk dinilai semula. And then kami akan, bila semua dah selesai, kita akan keluarkan kod perundingan. Selepas itu barulah boleh dilakukan tuntutan dan juga bila semuanya telah selesai, boleh hantar laporan akhir, maka tamatlah projek perundingan tu. Okey. Dokumen yang perlu ada, macam saya sebutkan tadi, mesti ada borang perundingan, borang pendaftaran perundingan, okey, surat lantikan. Okey, surat lantikan ni dia perlu ada 4 perkara. Yang pertama, maklumat yang jelas berkaitan dengan lantikan sebagai perunding, okey, tempoh masa, jumlah bayaran dan juga skop kerja perundingan. Perlu jelas dinyatakan dekat dalam surat. Kita tak nak ada perkataan contohnya menjalankan penyelidikan ke, penceramah ke, sebagai panel ke, tak nak. Sebaik-baiknya kena ada perkataan sebagai perunding, ya. Mungkin ada yang tanya pada saya, tak ada ke template untuk macam kami boleh gunakan untuk beri kepada agensi, sebab kita faham agensi dia tak berapa faham dengan terms perundingan di UPSI. Okey. Saya boleh katakan minta maaf memang tak ada, sebab perundingan ni dia skop dia tu macam-macam. Okay, jadi kita tak boleh nak sediakan satu template yang gunalah ayat macam ni. Tak boleh sebenarnya. Okay, jadi mengikut kebijaksanaan pensyarah jugalah macam mana nak menyediakan surat tu, tapi mempunyai 4 perkara ini dengan jelas. Ya, itulah yang dikatakan dengan surat lantikan perundingan tu. Yang ketiga ni adalah berkaitan dengan kertas kerja projek, yang mana kertas kerja ni boleh dilakukan, okey, boleh diberi oleh pihak agensi ataupun kita yang menyediakannya. Okey, supaya ia sebagai satu bahan bukti lain lah. Okey, bagaimana nak lihat flow projek perundingan itu berlangsung. Dan yang keempat, yang saya mention tadi, iaitu bukti transaksi pembayaran yuran perundingan ke akaun bendahari UPSI. Okey, jika dia melibatkan satu jumlah yang besar ataupun berkala, okey, mungkinlah projek tu mungkin makan masa 2-3 tahun, tapi sekurang-kurangnya dah ada 10% daripada jumlah keseluruhannya
jumlah keseluruhan yuran perundingan tu dimasukkan, iaitu kita dah boleh proceed untuk pendaftaran. Tak perlu tunggu untuk keseluruhannya pun kan. Kadang-kadang memanglah projek tu besar, jadi amount pun besar, dia takkan masuk ke debuk macam tu. Tapi kita minta 10%, bila dah ada 10% dekat dalam akaun pun dah boleh untuk kita proceed untuk pendaftaran ya. Okay, ini sebagai contoh lah. Ini contoh yang simple ataupun yang standard macam mana satu-satu surat lantikan untuk perunding tadi ya. Maknanya perlu ada nama kepada siapa, jenis-jenis perkhidmatannya dinyatakan dengan jelas. Okey, dia bagi dan juga detailnya, tempohnya, berapa lama, okey. Berapa bayarannya, jika ada ramai, okey, jika dalam kumpulan perunding tu ada ramai, mungkin boleh disertakan juga berapa persen untuk setiap ahli perunding tu supaya lebih jelas ya. Okey, bila kita dah selesai membuat aktiviti perundingan tu, okey, tibalah masa yang ditunggu-tunggu iaitu membuat tuntutan. Okey, tuntutan dia berbeza dengan tuntutan penyelidikan. Okey, di mana di sini okey, bila melibatkan tuntutan perundingan ni, dia ada satu borang khas yang boleh kita download daripada laman web RMIC juga. Di situ kita hanya perlu menyatakan berapa portion-portion yang digunakan, okey, yang boleh dituntut. Okey, dan benda tuntutan itu, yang tuntutan itu adalah kena align dengan kertas kerja tadilah. Ya, jika apa yang ada dekat dalam kertas kerja tu, iaitu yang kita boleh semak dan juga boleh tuntut melalui konsultasi ini. Ya, dan kepada yang nak menuntut tidak perlu melalui fakulti, boleh terus kepada RMIC. Okey, di sini nanti kita akan lakukan semakan di unit kewangan RMIC dan akan dihantar ke bendahari untuk proses billing ya. Okey. Dan yang terakhir, bila semua dah selesai, duit pun dah dapat apa semua, perlulah adanya laporan akhir. Dan kebanyakan perunding kita agak miss dekat sini. Sebab di sini, kenapa pentingnya laporan akhir ini? Supaya kita nak lihat sebagai satu bahan bukti impact. Di mana impact ni sangat penting lah dalam kita punya auditan juga dalam mata Maira kita. Okey, untuk laporan akhir ni pun kita ada sediakan, memang ada borang yang khas dan juga borang itu perlu diattachkan bersama-sama dengan memo kelulusan projek perundingan ya. Dan laporan akhir ini perlu dihantar ke fakulti untuk disahkan dan seterusnya pihak fakulti akan hantar ke RMIC. Jadi itu saja yang saya bentangkan untuk hari ini. Okey, di mana ini adalah terdapat beberapa perubahan lah daripada garis panduan yang lama yang kita telah tambah baik, dan sekarang pun kita telah cuba implementasikan dan alhamdulillah rakan-rakan kita pun dah banyak celik lah berkaitan dengan perundingan ini. Tahniah semua. Okey, saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Dr. Laili. Tak sampai pun setengah jam maknanya kita boleh banyak soalan dah sikit ni untuk Dr. Laili ni. Baik, untuk perundingan untuk perundingan. Baik, saya tengok dekat chat ni ada daripada Dr. Jamal. Okey. Mari kita sama-sama tengok bagaimana agensi kerajaan atau pemberi dana tidak menyatakan amaun bayaran kerana tertakluk kepada peraturan keuangan dan perbendaharaan. Bagaimana agensi kerajaan atau pemberi dana tidak menyatakan amaun bayaran kerana tertakluk kepada peraturan keuangan dan pembendaharaan. Dr. Jamal dekat sini kan? Dr. Jamal ada? Ada. Ada, itulah. Tapi kalau peraturan keuangan dan pembendaharaan tentu ada dia punya kosnya kan, Dr. Jamal? Ya, dia ada sebenarnya. Cuma bila saya pernah minta dengan kos tu, dia kata kos dia bergantung kepada agensi tersebut. Dia kata sebab agensi tersebut juga dia ada peraturan dia sendiri untuk memberi sebarang jumlah. Tapi jumlah tu dia tak boleh nyatakan. Dia hanya nyatakan amount itu berdasarkan dia punya keliling lah. Jadi dia tak nyatakan dalam surat tu lah. Dia bergantung kepada apa? Bayaran kepakaran consultation tu? Ya, dia bergantung kepada, tapi dia tak nyatakan jumlah tu. Okey, jumlah dia tak nyatakan, tapi pembayaran kepada perunding tu dia bayar berdasarkan kepada
kelayakan kelayakan status jawatan dia ke ataupun jam ke atau apa? Dia berdasarkan macam ni. Pertama sekali kadang-kadang dia tak tengok kepada kelayakan perunding tu. Dia kadang-kadang dia tengok kepada katakan untuk bajet bengkel tu. Dia ada bajet dia sendiri. Maknanya dia pembayaran kepada yang memberi ceramah atau perunding tu dia mengikut pada bajet kepada bengkel tersebut, bukan kepada apa yang kita minta. Seperti biasalah, kalau ikut betul kita berdasarkan kelayakan kita. Kan? Tapi dia bajet bengkel tu dia ikut peraturan mana? Dia ada sendiri-sendiri, agensi tu sendiri. Biasanya untuk badan berkanun lah, saya nampak lah. Tapi biasanya kalau agensi kerajaan penuh, dia tak ada. Dia ikut kelayakan kita. Sebab nak kena tengok balik lah surat tu macam mana. Tapi dia lantik tu sebagai perunding ke apa ni? Dia perunding dari segi itulah, memberi khidmat nasihat untuk melakukan satu-satu perkara lah dalam masa 8 jam ataupun 7 jam macam tu lah. Sebab bila sebut tentang perundingan ni, yang pertama dah tentu dia kena lantik kita sebagai perunding kan? Ya. Macam kita ni nak jadi apa-apa jawatankuasa pun ada pelantikan sebagai jawatankuasa. Betul tak? Ya. Barulah sah kita sebagai perunding. Itu pun ada 2-3 kali jugalah kita berbincang perkataan perundingan tu. Sebab dia tak ada dalam konsep dia tak ada perkataan perundingan. Perundingan tu dia maksud dia lain bagi dia orang lah. Bagi kita perundingan tu penting kerana itu adalah istilah yang digunakan untuk tujuan markah Maira kita. Tetapi apabila berlaku dalam kita buat permohonan, kita bagi satu contoh surat template lah pada dia. Menggunakan surat itu bila dia melantik kita sebagai perunding. Tapi bila dia tengok tajuk perundingan tu, dia membawa maksud yang lain untuk dia. Kemungkinan besar mungkin sesuai dengan dia punya agensi lah. Itu satu hal juga tu yang berkaitan dengan perkataan perundingan tu. Okey, itu biasa tu berlaku tu. Cuma mungkin dalam surat tu kalau dia tak letak tajuk perundingan pun mungkin kadang-kadang ada istilah perundingan itu diselitkan di mana-mana. Itu antara satu cara lah kot. Kadang-kadang tajuk tu dia bagi nama penceramah contoh kan. Ya betul. Ceramah kan. Kita ceramah tu dikira perundingan ke apa ke? Itu dalam konteks kita lah. Bagi dia tu adalah perundingan dalam bentuk terms tu lah. Melainkan kalau dalam surat tu ada terselit lah apa-apa perkataan, maknanya kerja-kerja rundingan dilaksanakan. Yang kalau gitu kita kena ada template tu lah. Yes, maknanya itu satulah. Yang kedua, bila sebut tentang peraturan keuangan dan pembendaharaan ni dah tentu dia ada bayaran. Sebab apa? Dalam konteks perundingan, kita sebagai perunding ini, sebab itu kita buat garis panduan perundingan ini, sebab apa? Kita ni dibayar. Kita sebagai academician ini dibayar oleh satu agensi. Dan kalau ikut dari segi yang diterangkan oleh Dr. Laili tadi, kita terikat dengan kita ni sebagai penjawat awam. Apa-apa sahaja bentuk perniagaan ataupun duit masuk kepada kita, kita harus selaraskan dengan peraturan keuangan. Dan juga dengan akta lah, kalau ikut akta 605 tu dia ada stated lah dalam tu terkaitan dengan apa sahaja jenis perniagaan ataupun apa sahaja berkaitan dengan urusan luar mesti kena melalui majikan ataupun dengan kebenaran daripada pihak macam kita, pihak universiti lah. Cuma tak apalah, cuma tinggal lagi saya ingat kena kita semak balik surat tu, nak kena tengok balik surat tu macam mana kan. Sebab apa, kalau kita boleh bantu kita akan bantulah macam mana kan. Kita tengok. Yang paling penting bila sebut perundingan ini mesti kena pihak agensi tu kena bayar pada kita sebagai perunding. Dan bayar pun bayar kepada universiti lah. Atas nama bendahari universiti lah. Atas nama bendahari PSI. Juga bagus. Kes ni kes yang baik lah. Yang mungkin kita nak kena tengok balik. Tapi yang penting ciri-ciri perundingan itu harus dia manusia bias ataupun dia support kepada nampak bahawa ia boleh dicirikan sebagai perundingan lah. Itu je yang paling penting. Kemudian Dr. Kamaruzzaman ada tanya, tak semua agensi boleh guna terms perundingan dalam definisi UPSI. Kenapa kita tak menyesuaikan sahaja terms apa yang digunakan selagi maksudnya adalah perundingan? Sebagai pihak yang melantik, mereka juga ada panduan mereka tersendiri. Kenapa UPSI tak boleh lebih fleksibel untuk perkara ini? Jadi ini banyak faktor ni Dr. Kamaruzzaman.
pertama saya lihat kepada kepentingan yang pertama dari segi aspek kepentingan takbir urus UPSI lah. Okay. UPSI pun dia ada stand dia juga. Okay. Dia tak nak lah dia ni kalau kita tengok dari istilah risiko dan sebagainya, kita pun tak nak. Sebab asas dalam konteks perundingan kita ada rujuk berkaitan beberapa perkara. Okay. Yang pertama kita rujuk kepada manual perundingan 2011. Itu manual di bawah kerajaan lah. Dan juga kita lihat kepada beberapa universiti yang telah kita belajar juga dari beberapa universiti yang telah mendefinisikan tentang perundingan ini bagaimana. Jadi kalau tengok kepada beberapa universiti, ada universiti yang meletakkan perundingan ini di bawah terus kepada bendahari UPSI yang dijalankan oleh RMIC ataupun ICC. Okay. Ada juga dan dalam masa yang sama ada universiti dia letak di bawah holdings. Okay. Macam UPSI Holdings pun ada juga jalankan perundingan. Dan RMIC juga juga ada section untuk kita mantau dari segi aktiviti perundingan ini. Kita cuba nak sesuaikanlah dengan agensi berkenaan. Sebab itu seboleh mungkin kita cuba lihat mana yang boleh kita bantu. Ada kalanya mungkin dapat, ada kalanya mungkin tak dapat. Jadi seboleh mungkin kalau unit perundingan dan komersialan ataupun RMIC di bawah unit perundingan dan komersialan ini seboleh mungkin akan cuba bantu bagaimanakah cara untuk membantu pensyarah-pensyarah kita yang terlibat dengan aktiviti perundingan ini. Dan kita juga kena ada satu term yang khas, kalau tidak nanti boleh disalahgunakan dan sebagainya. Malah mungkin juga boleh jadi masalah kepada kepada pengurusan, okay? Termasuk risiko-risiko yang mungkin kita akan tempuhi. Jadi saya ingat kalau nak jawab ini, dari segi filosofinya kita dah ada dasar dan garis panduan. Jadi asasnya buat masa ni kita ikut jelah apa yang telah ditetapkan sebab kita dah ada dasar yang baru ni 2021. Cuma dari segi flexibility itu mungkin kita kena bincang panjang. Okay? Sebab ada juga beberapa perkara yang mungkin boleh didaftarkan di bawah RMIC dan ada juga boleh didaftarkan di bawah holdings. Malah kalau tengok dalam garis panduan 2021 ini tiada masalah pun pensyarah nak daftar dengan holdings. Kita ada dia punya panduannya dan juga dari segi agihan keuntungan bersihnya ada dinyatakan dalam garis panduan berkenaan. Okey. Ini apa cerita pula ni? Sekiranya amount 10% telah dimasukkan terlebih dahulu, adakah baki pembayaran amount penuh harus dimasukkan juga ke akaun UPSI? Dia amalannya begitu Dr. Lina. Okey. Amalannya dia kena masuk semua dulu, apa sahaja perundingan dia kena masuk semua di dalam akaun bendahari UPSI. Cuma bayaran dari segi mungkin kita ambil fleksibel kita, mungkin katakan dia ada 3 kali bayaran. Itu lain cerita. Tapi semua bayaran mesti kena masuk dulu kepada UPSI. Kemudian barulah UPSI akan bayar berdasarkan kepada sama ada 10% atau 13% yang telah ditentukan oleh garis panduan. Satu masalah utama setiap kali kita diingatkan untuk surat yang diterima dari projek perundingan agar menyatakan perkataan perundingan berbayar harus jelas dinyatakan dalam surat yang ditawarkan, sedangkan amalan yang agensi lain berbeza dan tidak menggunakan perkataan. Bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Okay. Susah ni. Okay. Tapi pendapat saya bukan semua agensi lah yang begini. Okay. Sebab apa ada agensi yang boleh, ada agensi tak boleh. Sebab itu kena ada satu perbincangan dan kita kena juga cerita berkaitan dengan pendirian kita di UPSI begini. Tapi dalam masa yang sama, tidak semestinya macam saya kata tadi, pelantikan terus sebagai perunding. Tetapi di dalam surat tersebut ada dimaklumkan tentang ada ayat-ayat berkaitan dengan perundingan. Ini penting. Sebab apa? Apabila kita ada auditan, contohnya,
daripada sama ada daripada pihak dalam ataupun luar, dia nak pastikan bahawa aktiviti yang telah kita laksanakan itu adalah merupakan aktiviti perundingan. Walau bagaimana sekalipun Dr. Lina, kita boleh pergi lebih mendalam lagi sekiranya mungkin kita nak kena tengok jugalah surat-surat berkenaan. Yang pasti setiap apa perundingan yang kita laksanakan itu haruslah ada bayaran kepada kepakaran kita sebagai perunding dan dimasukkan di bawah bendahari UPSI, ataupun kalau nak melalui holding dia akan masuk di bawah holding. Saya nak tanya satu lagi, berkaitan dengan pembayaran 10% tu. Sebab ada projek perundingan yang kita dapat itu, kita ada macam pengelolaan ataupun penganjuran khidmat pakar kita lah, maksudnya ada bengkel atau sebagainya. Jadi kebiasaannya kita adalah sejumlah wang yang kita gunakan untuk mentadbir dan mengurus pengelolaan ini. Dan bila kata dia adalah amount yang sekali diberikan dalam perundingan tu, jadi bagaimana kita nak buat pembayaran amount penuh kepada USI sedangkan kita perlu mengagikan sebahagian pembayaran tersebut terhadap pengurusan ini? Okey, dia ada beberapa cara tu Dr. Lina. Yang pertama, katakan itu dipanggil sebagai kos langsung lah ataupun kos pengurusan. Itu mungkin tak termasuk lagi kos pakar kan, Maknanya untuk kita laksanakan aktiviti dan sebagainya, kita perlu contohnya nak beli makan, nak sediakan tempat kan, betul ke macam tu? Ya, betul. Lepas itu dan sebagainya. Cara pertama maknanya dia kena masukkan dulu di bawah UPSI. Macam Mr. Safi contohnya, ada beberapa kes lah yang ramai kawan-kawan kita pun begitu. Dia masukkan dulu duit kepada bendahari UPSI, jadi bendahari akan keluarkanlah untuk membayar kepada kepada pihak-pihak yang sepatutnya mendapat bayaran berkenaan. Okay. Dan cara yang kedua adalah kita maknanya kalau katakan contohnya kos keseluruhan tanpa kos langsung dan kos pakar perunding itu katakanlah 100,000, maknanya kena masuk di bawah UPSI 100,000 lah. Okay. Cara yang kedua, kita bincang dengan pihak sana, kos langsung tu biar dia jangan bagi kat kita lah, dia uruskan semua. Tapi dia bayar saja kos perundingan. Maknanya kos perundingan kita hanya 10,000 saja. Jadi yang kita daftarkan hanya 10,000 kos perundingan kepakaran kita sahaja. Yang selebihnya tu biarlah pihak sana uruskan. Tak payahlah kita ambil duit tu. Maksudnya. Jadi maknanya kita deal begitulah dengan pihak agensi. Itu antara cara lah untuk nak pastikan kita boleh pastikan bahawa perkara tersebut boleh dilaksanakan. Mungkin kita boleh bincang lagi lah Dr. Lina, benda-benda yang lebih detail sebab saya faham Dr. Lina banyak dapat projek daripada mana ya Dr. Banyak juga ada Langkawi saya tengok itu kan, daripada banyak tempat lah gitu kan, yang diberikan. Mungkin kita kena tengok satu persatu dan mungkin kita cuba bantulah mana yang boleh agar dia boleh didaftarkan di bawah perundingan di PSI. Prof ada nak tanya Prof Rahmatullah? Sila. Okey, dah. Maaf saya lah masuk lambat tadi. Ada benda lain bersikit meeting kan. Saya itulah mungkin sebagai saya nak tanya satu masalah dia ingat tak perlindungan yang pasal sebab kita setengah perlindungan kita tak tahu lagi exactly berapa kita dapat kan. Macam contohnya saya punya case lah. Saya buat konsultansi dan juga dia tak tahu is a consultant lah sebab KPJ Damansara tu appoint saya sebagai consultant. Tapi dia tak specify berapa duit perundingan sebab dia based on klien yang kita dapat. Setiap patient yang kita dapat tu bila kita tengok pesakit tu kita pun charge bayaran. Lepas tu dia ada ambil juga percentage 25%. Lepas tu dia ambil rental of the office rental. Jadi setiap kali yang kita pergi kat situ dia charge RM100 rental bilik tu. Jadi benda-benda macam tu lah. Jadi makna kan dia bukan, kita tak tahu tau masa kita nak register dekat USI, kita tak tahu how much, berapa you dapat. Pasal dia akan datang every month dan akan lain. Ini I think mungkin
Mungkin pihak perundingan kena fikirlah macam mana nak buat. Prof, kalau boleh buat dalam bentuk 6 bulan sekali boleh ke Prof? Maknanya pihak-pihak accountant ataupun pihak ni lah, pihak kewangan sana, maknanya dia tentulah dia ada bayaran pada Prof kan. Contohnya katakan 1 bulan mungkin dapat dalam 500 contohnya kan. Dia tengoklah ada 500, ada 300, mungkin ada 100 kan. Jadi dia kumpulkan 6 bulan contohnya. Lepas itu hantar saja satu dokumen. Yang penting surat pelantikan perunding tu dah dihantar awal lah maknanya. Di-attachkan sekali. Saya ingat itu cara yang paling mudah lah untuk kita nampak bahawa terdapat pengiktirafan kepakaran perundingan yang telah Prof laksanakan dan bayarannya agak special lah. Dia tak ada macam bayaran serbak macam tu. Tetapi dia bergantung kepada perundingan kepakaran Prof yang sebenarnya ada dia punya bayaran lain yang yang dibuat dan juga sebab saya nak share lah dengan para pendengar sekalian kan. Sebab kita ada ramai yang duk dengar kan, mungkin sebagai pengalaman lah. Sebab saya dulu masa mula-mula saya join UPSI 2009. Masa tu kita tak adalah jawatankuasa perundingan ke apa kan. Tapi dalam interview tu saya tanya. Masa tu Datuk Aminah Ayub BC. Saya kata saya ni dah konsultan dekat KPJ Damansara. Bolehkah saya teruskan saya punya konsultansi tu kerja tengok patient? Oh dia kata bagus, kita buat teruskan. Kan nak. Lepas tu dia tanya berapa you dapat? Saya kata yalah tak tentu tu, sebulan kadang-kadang 500, kadang-kadang tak. Oh sikit sangat. Dia kata tak apalah. Dia kata macam tu tau. Tapi as time goes on, then I notice that actually I can get lah some amount. Tapi taklah banyak. Macam 1,000 something per month kan. Jadi tapi yalah masalah satu kita dalam UPSI tak ada lagi dia punya sistem dia tu kan. Jadi every time bila kat fakulti saya nak kata dia kira okeylah buat unpaid lah sebab tak ada sistem. Jadi rugilah pihak UPSI tak dapat apa ni tu kan. Jadi itulah. Tapi boleh every month dia sebab every month dia ada keluar dia punya statement account. Dan sebab duit masuk terus kat bank saya. Akaun saya dia tak masuk kat universiti. Jadi itulah yang rumitan tu kita kena fikir macam mana cara yang paling baik sekali kan. Mungkin in the beginning of the year universiti boleh iktirafkan kita sebagai consultant kan. Lepas tu at the end of the year you have to put in all the account. And then based on that you can calculate how much percentage to give to the university. Tapi saya setiap kali saya pergi ke KPJ saya tak claim perjalanan daripada UPSI, tol semua saya tak claim. Sebab saya tahu saya dapat duit sikit kat situ kan. Sebab yang pentingnya bukan masalah duit tu, masalah kepakaran, masalah praktis dan juga masalah yalah UPSI pun dapat jugalah sebab di situ ada nama saya, ada UPSI dekat situ. Dekat hospital tu kan. Orang tengok wow UPSI ada kat sini. Okeylah kan. Adalah faedah kepada UPSI kan. So itu satu cadangan lah Prof. Cuma setakat ni kita punya garis panduan kita akan daftarkan setelah duit tu masuk ke UPSI lah kan. Cuma tinggal lagi, ialah dari garis panduan begitu. Cuma dari segi operasi tu saya nampak mungkin 3 bulan ataupun 6 bulan mungkin kita tengok dan duit tu memang dah masuk dalam akaun Prof. Katakan ada 2,000 contohnya lah kan. Jadi Prof ambil sepatutnya memang kena masuk, dia asas dia mesti kena masuk bendahari UPSI. Tapi Prof ni memang jujur. Sebab apa? Masuk akaun Prof, maknanya ambil 2,000 tu masuk pada UPSI, kemudian kita claim balik, jadi kita ada masalah lah. Itu kita masalah nak claim balik ni lah dekat UPSI. Tapi saya lebih suka kalau katalah, okay you tengok I punya account semua siap, percentage berapa Pak UPSI, okay I give that part. That one is fine, no problem with me. Ini idea ni macam idea Dr. Lina tadi lah, 10% kan, tolak terus. Yes, tolak kat situ kan. Tolak kat situ. Otherwise kita nak claim balik tu yang masalah. Tapi bila kita bayar tu jadi sikit lah pula kan. Sebab kita yalah. Sebab apa Prof? Macam ni, kalau kita buat macam tu, isu dia macam mana tau? Isu dia UPSI dia, yang pertama dari segi UPSI dia tak boleh claim lah dapat 2,000 tu. Betul. Jadi maknanya kalau 10% tu, maknanya contohnya daripada 2,000 daripada 10% tu dalam berapa? 200 je kan? Betul? Betul ya. Betul. Jadi maknanya 200 je UPSI dapat. Yes, rugilah. Jadi mata betul. Yes. Sebab itu dikira sebagai macam mata mairah lah sebenarnya kepada UPSI. Boleh juga kan nak buat yang tu.
Kalau Prof buat macam itu silap-silap Prof dapat tokoh perunding UPSI. Untuk tahun 2021 saya percaya. Sebab saya tahu Prof memang daripada dulu lagi memang pakar perunding di APJ dan juga di IJN pun sama Prof kan? IJN tak banyak lah sebab IJN dia sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali. Jadi tak masuk duit. Saya pergi tu sebagai just kepakaran lah, bantuan dia kan. Okey, PMJ, saya interrupt sekejap. Okey, mungkin kita boleh tengok balik lah dari segi macam mana kita nak bantu pendaftaran konsultansi yang sejenis macam Prof Rahmatullah ni tadi nanti lah kita secara macam Prof Jazimin mention tadi mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Saya mohon maaf sebab pukul 4 ni saya ada mesyuarat yang lain. So saya terpaksa tinggalkan sesi ni lebih awal. So kalau ada sebarang isu yang mungkin tak dapat nak diselesaikan di sini, mungkin kita boleh bawa untuk perbincangan lebih lanjut PMJ. Mungkin ada persoalan-persoalan yang kita tak dapat nak address pada taklimat ini, mungkin kita perlu bincangkan selepas daripada itulah. Saya faham tadi pun banyak isu yang berkaitan dengan perundingan tadi, especially bila kita menggunakan term perundingan yang mana mungkin kita boleh lihat balik ke kita fikir macam mana. Sebab ada pelbagai terms yang digunakan di universiti tak sama pula dengan terms yang biasa. Yalah kaedahnya tu dengan agensi-agensi yang terlibat tu. Mungkin kita nak melihat daripada aspek pengukuran yang lain ke, dari segi khidmat nasihat ke, ataupun dari segi honorarium yang diberi ke, percentage of honorarium yang diberi kepada perunding ke. Mungkin itu kita kena bincang balik lah kot PMJ. Boleh. Kena perhalusi balik. So saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua rakan-rakan yang ada dalam talian pada petang ni. Okey, macam saya sebutkan tadi, kalau ada persoalan-persoalan yang kami mungkin tak dapat nak selesaikan di sini, kita mungkin perlukan satu perbincangan lebih lanjut lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan Dr. Nurjan. Terima kasih Prof ya. Okey, Dr. Nizamuddin ada nak bercakap ke? Okey, kalau tak ada saya henti dulu. Lepas ni boleh tanya lagi. Saya nak bagi ruang kepada Puan Dr. Mazlini untuk bentang berkaitan dengan garis panduan dan IP atau intelek dan juga perkomersialan. Okay, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Dengar ya suara saya? Dengar ya? Dengar. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita pada petang ni, Dr. Jazimin. Okey, saya teruskan kepada slide saya ya. Okey, kita teruskan kepada perkara yang kedua pada petang ini akan kita kongsikan. Di mana yang kedua adalah melibatkan dasar dan garis panduan harta intelek dan perkomersialan. Saya ialah Dr. Mazlini binti Adnan, penyarah perkomersialan UPI RMIC UPSI. Okey, kita teruskan sebagai pengenalan kepada garis panduan ini, dasar dan garis panduan harta intelek dan perkomersialan UPSI diwujudkan sebagai panduan kepada semua yang terlibat dalam mengurus dan melaksanakan aktiviti perkomersialan harta intelek UPSI dan pengagihan hasil perkomersialan harta intelek. Okey, apa tujuan sebenarnya kita mewujudkan dasar dan garis panduan harta intelek ini? Yang pertama, mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menguatkuasakan dasar ini. Dan tujuan yang kedua, mewujudkan prosedur, cadangan dan membuat keputusan berkaitan harta intelek dan perkomersialan. Tujuan yang ketiga, mewujudkan penentuan hak dan obligasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktiviti harta intelek dan perkomersialan. Yang keempat, memudahkan proses pengagihan harta intelek dan perkomersialan. Yang kelima, membantu UPSI dalam menyelesaikan pertikaian berkaitan dengan harta intelek atau yang berbangkit daripada pelaksanaan dasar ini. Dan tujuan yang terakhir iaitu memperkasakan aktiviti perkomersialan harta intelek dan memberi galakan serta pendedahan kepada semua kaki tangan dan pelajar supaya menghasilkan harta intelek yang berpotensi untuk dikomersialkan. Okey, apa sebenarnya harta intelek ini? Okay, dalam bahagian perbincangan saya bahagikan kepada dua, iaitu harta intelek yang pertama, yang kedua perkomersialan. Yang pertama, harta intelek kita akan tengok dari segi definisi,
statistik, kepentingan, apakah jenis harta intelek yang kita ada, pemilikan harta intelek, tanggungjawab memberi makluman, berhubung penghasilan harta intelek, kemudian okey, kita tengok dulu definisi harta intelek, di mana harta intelek bermaksud apa-apa reka cipta, reka bentuk, karya, cap dagangan, petunjuk geografi, susun atur, lita bersepadu dan variati baru tumbuhan seperti yang ditakrifkan di dalam. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita lindungi? Ya, ada banyak perkara yang sebenarnya yang kita boleh lindungi ya, antaranya nama perniagaan kita, nama kita, hak cipta kita, rekaan artistik dan hasil seni kita, muzik kita, satu reka bentuk, satu ayat, perkataan, jenama, logo, akronim, satu imej atau gambar, satu inovasi, ciptaan atau menzahirkan idea dan juga atau satu produk. Semua perkara ini kita boleh dapat daripada MyIPO ya, iaitu website yang kita refer lah. Okay. Kemudian kita tengok statistik pendaftaran harta intelek untuk PSI bagi tahun 2020 dan juga di mana kita tengok pada tahun lepas kita telah berjaya untuk menggrantedkan patent sebanyak 2. Dia letak ucapan tahniah ya, last year. Kemudian dalam proses kita 3. Okay. Kemudian patent filing kita ada 2, dalam proses 1. Okay. Hak cipta 5 dan dalam proses kita banyak 21. Cap dagang ataupun trademark 2 dan dalam proses 2. Okay, bagi tahun 2021, kita belum ada lagi patent yang kita berjaya grantedkan, tapi kita ada yang berpotensi untuk kita grantedkan. Sebab patent ni kalau kita nak grantedkan, ia akan mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Jadi mengambil masa yang lama lah. Jadi kita baru menuai hasil dari tahun lepas, di mana yang kita tengok sini ada 2. Yang ini sebenarnya kita filing pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2020 baru kita dapat grantedkan, iaitu mengambil masa lebih kurang tahun. Jadi sebenarnya dalam pipeline kita ada banyak daripada tahun 2015 sampailah ke 2021, yang mana yang pada mulanya bila kita daftar sahaja dia akan dapat status patent filing. Okay, untuk tahun ini kita dah ada 3. Sebenarnya dalam proses kita ada 5, di mana kita buat pembentangan pitching untuk patent last week, Jumaat lepas ada 5 filing yang di pitching ya. Okay, so itu pun kalau kita kata 2021 baru nak buat filing, jadi dia mengambil masa 3 hingga 5 tahun untuk kita grantedkan. Okay, kemudian kita ada cap dagang 5 dan sebenarnya dalam proses 2. Kita baru lagi melakukan proses pitching last week, so ada 2 trademark last week. Kemudian hak cipta kita dah dapat untuk tahun ini dan dalam pipeline ada 2. Kita akan tengok lebih lanjut bagaimana kita nak buat proses. Sebab keempat-empat ni lah yang paling popular. Okay. Okey, kenapa kita sebenarnya kita nak daftarkan kita punya IP ni? Kenapa kita nak daftarkan produk kita ni? Okey, yang pertama, produk baharu melalui inovasi dan kreatif. Yang kedua, produk dan kekhidmatan dapat dinilai mengikut kualiti. Kepentingan yang ketiga, dapat mengembangkan strategi pemasaran melalui pelbagai cara. Yang keempat, pemilik harta intelek berdaftar boleh mengambil tindakan terhadap pencipta. Yang kelima, pengiktirafan dan pemilikan IP. Yang keenam, pemiraan dalam sistem negara. Dan yang ketujuh, kita gunakan sebagai kita nak tengok siapa yang sepatutnya dapat anugerah kecemburuan harta. Ini dari segi kepentingan IP. Okey, dari jenis harta intelek seperti yang dalam definisi kita tadi, yang awal tadi, kita ada patent, kita ada hak cipta atau copyright, kita ada cap dagangan atau trademark, reka bentuk perindustrian, reka bentuk susun atau lita dan Okey, kita tengok satu demi satu secara ringkas apa sebenarnya patent ini tadi. Patent merupakan satu reka cipta iaitu produk atau satu proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal atas sesuatu. Reka cipta yang kita boleh patentkan sama ada yang baru, melibatkan langkah mereka cipta dan digunakan dalam mana-mana. Apa yang kita tak boleh patentkan? Pertemuan, teori-teori saintifik dan kaedah-kaedah. Okay. Kepelbagaian tumbuhan atau tim, aturan bagi menjalankan perniagaan,
dan bermain apa kaedah merawat tubuh manusia atau binatang. Yang ini kita tak boleh patent. Kalau orang tanya apa yang kita boleh patent, apa yang kita tak boleh patent, sebenarnya kita boleh refer patent. Okay. Kemudian kepentingan, kenapa penting kita daftar patent kita ni? Untuk mengeksploit mereka cipta yang diberikan hak atau pindah milik atau untuk membuat kontrak lesen. Okay, tempoh patent. Jadi kita dah buat patent ni tadi 20 tahun dari tarikh pempabelan. 20 tahun, lama tu. Okay, pemohon yang layak. Mana-mana pihak boleh mengumpulkan permohonan patent secara hak milik bersama. Okay. Kalau kes yang ini sebenarnya kita ada banyak buat hak milik bersama dengan RTTA lain pun boleh. So kita adalah contoh kalau kita ada Ismail selalu buat UPM, dan pihak UPM dan UKM. Jadi itu sebenarnya tak ada masalah. Tapi akan melalui satu proses perbincangan lah dari segi berapakah peratus hak milik kita. Ada 50-50 ke, 60-40 ke, apalah persen yang dipersetujui oleh semua pihak. Okay. Dan seterusnya, apa itu hak cipta ataupun copyright tadi? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Penunjungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan pada hak cipta 1987. Okey, kalau tadi patent 20 tahun, hak cipta kita adalah 50 tahun. Kalau tengok kat sini sehingga habis tempoh 50 tahun selepas kematiannya. Kalau filem, rakaman bunyi dan pelakon, hak cipta hendaklah wujud selama 50 tahun dari karya itu diterbitkan. Okey. Kemudian kalau dari segi hak cipta siaran, 50 tahun hendaklah dikira dari mana siaran pertama kali dibuat. Lama tempoh 50 tahun ni. Jadi apa yang layak dapat perlindungan? Karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya terbitan. Okay, kalau kita tengok sini hak milik, hak cipta hak perundangan ada, hak ekonomi ada dan juga hak moral. Kemudian dari segi pelanggaran hak cipta 1987, keluaran semula apa-apa karya berhak cipta dalam apa-apa bentuk bahan melalui tayangan, tunjukkan, permainan atau pengedaran awam. Ini dari segi pelanggaran hak. Penginputan salinan langganan karya-karya berhak cipta ke negara Malaysia untuk selain daripada kegunaan persetujuan pembuatan salinan karya-karya cipta, penjualan, penyewaan dan pengedaran apa-apa salinan langgaran karya cipta, memiliki salinan langgaran tujuan perdagangan selain daripada penggunaan persetujuan. Kemudian pelanggaran yang terakhir ini melibatkan pameran salinan langgaran karya-karya berhak cipta untuk tujuan perdagangan. Tengok apa itu cap dagang ataupun trademark tadi. Cap dagang ditakrifkan dalam Seksyen 3 Akta Cap Dagangan 1976 sebagai cap yang digunakan bagi tujuan menunjukkan hubungan antara barang atau khidmat dengan pemilik atau pengguna berdaftar cap dagangan tersebut di dalam urusan perdagangan. Cap dagangan boleh terdiri daripada berikut. Kita ada cap dagangan, apa-apa huruf, perkataan, nama, tanda tangan, logo, jenama, tajuk, label, tiket barang atau tulisannya, warna, bunyi, bau. Okay. Kalau kita rasa macam banyak sangat ni, biasanya nanti kita akan tengok untuk memohon satu-satu cap dagang di opsi, kita akan gunakan ejen dalam menentukan bahagian mana yang sesuai untuk kita buat trademark. Ya. Kemudian kita ada cap kolektif, adalah satu tanda yang menunjukkan barang-barang atau perkhidmatan anggota persekitaran yang menunjukkan tuan punya cap kolektif. Kemudian kita ada cap perakuan, adalah satu tanda yang membezakan barang-barang atau perkhidmatan. Dengan tanda itu hendaklah digunakan dan diperakui oleh tuan punya cap perakuan berkenaan dengan tempat asal, bahan, cara penilangan, barang-barang atau pelaksanaan kualiti, ketepatan atau ciri-ciri lain. Jadi ada 3 jenis cap dagang yang boleh kita gunakan. Okey.
Seterusnya ini adalah mengenai larangan mengenai perdagangan. Jadi kalau tengok kat sini tempoh perlindungan, ini paling penting ni. Perlindungan bagi cap dagang adalah 10 tahun dari tarikh perdagangan dan perlu diperbaharui setiap 10 tahun. Jadi kalau capai 10 tahun kita kena buat perlindungan. Okey, kalau kita masih nak gunakan cap dagangan tersebut. Setelah kita ada pembaharuan terhadap kita punya cap dagangan tadi, kita boleh buat. Okey, tapi kalau kita masih nak gunakan yang sama, so kita boleh buat pembaharuan lah setiap 10 tahun. Okay, seterusnya ini adalah contoh-contoh cap dagang Malaysia. Okay, kalau katalah kita dah buat permohonan kepada LRC, kita dah buat pitching kita punya logo, kita sebenarnya boleh letakkan simbol TM di ujung atas sebelah kanan. TM ya. TM tu maksudnya trademark lah. Dan bila dah lulus kita punya permohonan trademark, kita boleh letak logo ujung atas sebelah kanan. Jadi kalau kita, maknanya kita letak TM tu dekat kita punya logo tadi, maksudnya kita dah cuk tau. Logo tu kita punya. Bila dah lulus, kita letak up. Itu contoh yang kita ada. Kemudian untuk pendaftaran harta intelek di RMIC, kita buat permohonan itu dibuka sepanjang tahun. Kemudian kita ada sesi pitching untuk patent dan cap dagang dan reka bentuk perindustrian, reka bentuk susun atau data bersepadu. Dan petunjuk geografi ni adalah 4 kali setahun. Yang kita tetapkan kat sini, Mac, Mei, Ogos dan November. Okay, bagi sesi pitching hak cipta, kita buat 6 kali setahun dan kita buat Februari, April, Jun, Ogos, Oktober dan Disember. Kenapa kita bezakan dua pitching ini? Sebab untuk sesi pitching hak cipta ini kita proses sendiri. Kita tidak melalui ejen. Tapi selain daripada hak cipta, yang ini tadi patent, cap dagang ni semua kita buat 4 kali setahun dan ia melibatkan ejen. Kita akan panggil ejen, kita ada panel penilai sewaktu pitching dan ejen ataupun panel penilai akan mencadangkan adakah produk yang kita nak buat pendaftaran tadi sesuai atau tidak. Ataupun dia cadangkan yang lain. Kalau dia kata pada mulanya kita nak daftar hak cipta je, tapi panel kata you punya produk sebenarnya sesuai lah buat trademark. Jadi kita trademark. Cuma kita buat sesi yang berbeza melibatkan ejen, satu lagi Okey, pemilikan. Dari segi pemilikan harta intelek tertakluk pada dasar harta intelek dan perkongsian dan kecuali disetujui secara bertulis atau dinyatakan sebagai saksi boleh menuntut hak milik dan kepentingan mutlak ke atas semua harta intelek yang dihasilkan oleh saksi di dalam urusan pekerjaan. Ini dia mesti berbincang lah. Dia mesti selain daripada itu, semua harta intelek yang dicipta oleh kapital saksi di luar urusan pekerjaannya adalah menjadi hak milik kapital tersebut, melainkan harta intelek tersebut dihasilkan first menggunakan dana atau peruntukan bantuan kepakaran atau kemahiran, kemudahan dan kelengkapan makmal atau premis, bahan atau lain-lain sumber milik saksi yang menyumbang secara material dan substantif kepada penghasilan kena jadi hak milik bila digunakan ya. Kemudian melalui pembiayaan penuh atas sebahagian dari geran penyelidikan luar, awam atau kesendirian yang disalurkan kepada saksi dan diperuntukkan kepada terusnya daripada harta intelek yang telah sedia ada milik saksi atau yang dilesenkan kepada opsi. Yang keempat, secara bersama dengan kaki tangan opsi yang lain di dalam urusan pekerjaan kaki tangan tersebut. Maksudnya bidang ya. Kemudian secara bersama dengan pelajar dan atau rakan setuju opsi yang mana opsi menuntut hak milik di bawah dasar ini. Dan yang terakhir, atas permintaan atau arahan secara rasmi yang dikeluarkan oleh opsi. Jadi keenam perkara ini sebenarnya boleh dituntut oleh pihak opsi sebagai hak milik opsi. Okey. Ini yang kita mainkan ya. Okey, seterusnya tanggungjawab memberi maklumat. Okey, apa sebenarnya bila kita daftar punya harta intelek tadi, walaupun kita daftar sendiri, tetapi kita sebenarnya wajib mendaftarkan atau memberi maklum kepada pihak yang menguruskan tentang produk. Ya.
Kesemua kaki tangan pelajar dan rakan sekutu yang menghasilkan harta intelek yang mana opsi menuntut hak milik atau kepentingan di bawah dasar itu hendaklah memaklumkan secara bertulis berhubung penghasilan harta tersebut kepada opsi melalui PPPI dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh opsi. Jadi kita sebagai pejabat awam perlu wajib kita mendaftarkan harta intelek yang kita hasilkan kepada pihak opsi melalui. Okey, kat mana sebenarnya bila kita dah daftar, bila kita dah buat pitching, kita dah masuk mesyuarat, kemudian bila dah disetujui oleh mesyuarat MJQIU, so proses pendaftaran harta intelek tersebut akan dijalankan dan kalau kita nak tengok di mana kita punya produk itu, kita boleh tengok di MyPo. MyPo ni apa dia? Sebuah agensi di bawah KPD NKK yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pentadbiran sistem hak milik IPR di Malaysia. Jadi di manakah untuk kita semak? Okey, kita boleh ke MyPo. Okey, Padanan Harta Intelek Malaysia. Kita tengok dekat situ semua kenaan maklumat yang berkaitan dengan harta intelek ada di website. Jadi kalau kita nak semak, kita juga boleh semak kita punya ataupun kita boleh melalui cek. Okey, kemudian kita masuk bahagian yang kedua, bahagian panjang sikit ya Dr. J. Kita masuk kepada pengkomersialan di mana sebentar ni, apa ni Dr. Mas? Okey. Ada kita nak jawab dulu satu soalan daripada sahabat kita ni. Daripada Dr. Yaakob Dr. Yaakob ni bagus ya. Adakah pendaftaran harta intelek hanya boleh dibuat sekiranya ada geran penyelidikan atau boleh dipohon atas kapasiti karya peribadi? Jadi Dr. Mas nak respon ke saya nak respon ni? Saya respon. Dia geran penyelidikan memang digalakkan sangatlah ni Dr. Yaakob. Sebab apa? Pasal memang geran penyelidikan yang dapat menghasilkan produk memang sangat baiklah. Okay, lebih-lebih lagi kalau sekarang ini kalau kita tengok geran-geran penyelidikan seperti di bawah KPT terutamanya, dia memang wajibkan ataupun dia galakkan memang kena daftarkan harta intelek. Dan atas kapasiti karya peribadi, sebab kita ni penjawat awam UPSI, asasnya segala apa sahaja harta intelek yang kita nak daftarkan mesti milik UPSI. Jadi atas karya peribadi kita tengoklah karya macam mana, nanti kita boleh bantulah untuk lalui proses biasa, pitching dan sebagainya. Jadi Dr. Jazimin. Ya saya. Dan saya sebenarnya macam ni, macam karya-karya yang dihasilkan melalui kelas, kan dalam kelas fakulti seni komputeran banyak karya-karya berbentuk catatan, berbentuk yang boleh didaftarkan IP. Jadi saya ingin tahu sekiranya karya-karya pelajar, karya-karya yang dihasilkan oleh pensyarah melalui projek-projek itu boleh juga digunakan, sebab saya tahu untuk memohon IP ni memerlukan kos. Jadi jadi adakah itu boleh sebab saya tahu macam saya di universiti saya yang sebelum ni hanya karya-karya yang dihasilkan melalui penyelidikan saja, melalui geran penyelidikan saja yang boleh didaftarkan. Itu saya nak tahu macam mana. Okey, keutamaan memang kita akan daftarkan hasil daripada research lah, hasil daripada penyelidikan. Cuma karya-karya yang katakan, saya dengar tadi ada dengan pelajar dan sebagainya, yang itu kita kena tengok semula lah. Sebab kita nak kena pastikan bahawa karya yang paling penting, karya yang dihasilkan itu hendaklah dia punya ketua ataupun dia nama pertama tu kalau boleh kita pensyarah lah, ahli akademik lah. Bukannya dibolehkan lah dibolehkan. Kita kena tengok dulu, kita kena semak dulu. Maknanya tapi case by case lah. Case by case, Okay, kita kena tengok case by case. Ya. Okey, kita teruskan ni Dr. Mas. Okey, terima kasih Dr. J. Okey, bahagian pengkomersialan kita akan tengok juga dari segi definisi, pencapaian, senarai pengkomersialan yang kita ada. Kemudian yang paling penting kat situ adalah agen. Okey. Kita tengok dulu definisi pengkomersialan dalam konteks ini bermaksud aktiviti yang bertujuan untuk menjana pendapatan dan atau pulangan
bahagian daripada harta intelek termasuk tetapi tidak terhad. Kepada yang pertama penyerahan hak assignment atau licensing sebahagian atau keseluruhan hak cipta intelek dengan balasan keuangan atau royalty yang setimpal. Penubuhan syarikat spin-off atau syarikat usaha sama yang menghasilkan, membuat, mengilang, mengeluarkan, membekal, memasarkan atau memfranchiskan produk atau perkhidmatan yang melindungi atau mengguna pakai harta intelek UPSI, dan yang ketiga pemindahan teknologi oleh UPSI kepada pihak luar dengan balasan tapi tidak terhad. Maknanya dia mungkin lebih besar daripada ini. Kemudian kita tengok dari segi pencapaian perkomersialan untuk 2021 daripada Januari hingga Julai 2021, kita baru mencapai 22,131 dan 18 sen. Tak banyak ni ya, kalau kita tengok kat sini tak banyak. Kalau kita tengok kita punya KPI adalah 1 juta dan 25. Nanti kita akan tengok dari segi ini adalah senarai perkomersialan daripada tahun 2010 ke 2022. Sebenarnya untuk perkomersialan ni kita ambil dari segi kumulatif. Once dia capai 20K, maka baru akan dikira sebagai satu. Lagi tak capai 20K tu tetap dia capai. Itulah yang kita dah capai KPI yang pertama tadi. Yang 25 produk tadi. Jadi kita kumpul kumulatif ya. So kita dah ada dekat sini 22 produk. Kemudian kalau untuk tahun 2021, kalau tadi kita punya tahun ini baru mencapai 12 produk yang mendaftarkan komersial. Untuk makluman semua, untuk pendaftaran IP dan pendaftaran komersial adalah 2 bulan. Ramai yang ingat bila dah daftar IP, maksudnya otomatik dia daftar komersial. Tidak ya. Untuk data IP itu lain, yang itu ada pitching, ada proses dia. Untuk pendaftaran komersial, kita kena isi borang. Maknanya kita dah kata produk kita ni ready untuk kita komersialkan. Borang tu yang kita ya. Okey, dari segi pengagihan, yang ini kita tengok pengagihan pengkomersialan. Kalau kita tengok di sini ya, kalau dia ada dia punya amount ya, range dia, kalau 100,000 yang pertama, kita akan dapat 90% kepada pencipta, 10% kepada universiti di sini ya. Kalau 10% universiti ni dia pecah pula, 5% kepada universiti, 2.5 RMIC dan 2.5 kepada PTJ. 90% kepada PTJ. Tapi kalau dia dah melebihi daripada 100,000 tadi, range dia akan berubahlah mengikut jadual yang telah kita. Dia juga ada pathfinder iaitu orang tengah, di mana orang tengah ni sebenarnya boleh melibatkan kapital investasi dan juga apa. Dia akan menerima 2% daripada hasil bersih daripada peratus pencipta tadi. Ya, pencipta atau penyelidik yang sama. Kemudian kalau dia melibatkan opsi holding. Jadi kalau dia melibatkan opsi holding, kita akan agihkan ikut formula di mana 100,000 yang pertama, 90% adalah kepada opsi holding atau syarikat kuah. Universiti tetap 10% di mana 5% adalah opsi, 2.5 RMIC dan 2.5. Kalau kita tengok dekat jadual kita ni, kita tak nampak pencipta dapat berapa persen. Sebenarnya pencipta dapat berapa persen bergantung kepada hasil perbincangan dengan opsi holding. Maksudnya 90% yang opsi holding terima tadi, dia akan pecahkan mengikut persetujuan bersama dengan pencipta atau penyelidik. Okey. Setelah yang melibatkan opsi holding dengan berapa persen yang sepatutnya pencipta dapat, itu adalah persetujuan bersama antara pencipta dan juga holding atau syarikat. Okey, kalau kita tengok yang ini dia okey, tempoh manfaat bagi tangan pelajar rakan sekutu yang mana harta intelektual yang dihasilkan berjaya dikomersialkan akan mendapat manfaat perkomersialan harta intelektual tersebut selagi hasil perkomersialan diterima dan setelah ini manfaat perkomersialan tersebut akan diserahkan kepada waris atau pentadbir harta tersebut yang sah. Tempoh manfaat adalah tidak terhad dan berterusan walaupun selepas kaki tangan pelajar dan rakan sekutu yang menghasilkan harta intelektual yang dikomersialkan tersebut telah berhenti bersara menamatkan pengajian atau yang telah ditamatkan pengajiannya atau pengajiannya tamat. Ini dari segi
sebenarnya maklumat-maklumat tentang garis panduan harta intelek dasar dan harta intelek perkomersialan C ni boleh kita download di laman web MIC. Kat sini download di bahagian dalam ni ada. Okay. Kemudian kita galakkan semua akademik kita untuk mendaftarkan kita punya harta intelek. Dan kalau ada maklumat yang lebih lanjut boleh berhubung melalui orang ni lah, terutama ini dan saya. Okey, jadi dengan itu terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Dr. Mazlini. Okey, berkaitan dengan sedikit taklimat asas berkaitan dengan garis panduan harta intelek dan juga perkomersialan. Okay. Saya tengok ada soalan daripada Pesumadia Dr. Nur Ikhwan. Jika idea asal dan kerja sepenuhnya dihasilkan pelajar bagi keperluan kelas mereka, adakah betul kita daftar IP letak nama pensyarah dahulu? Ini prinsip justice ni Dr. Ikhwan. Kalau kira justice and beneficent. Kalau kira tak boleh lah letak nama pensyarah dulu. Kalau pelajar semua idea tu pelajar yang usahakan awal. Kalau saya jawapan saya tak boleh lah. Ini berkaitan dengan ethics lah. Okay. Kalau nak kena betul-betul jujur lah kan dari segi perbincangan awal, dan kalau ada setengah tu ada perjanjian berkaitan dengan hak milik IP ni. Okay? Jadi itu respon saya lah. Okay? Boleh dah tambah sikit. Ya. Tak dengar suara Dr. Laili. Berkaitan dengan IP ni, macam yang saya pernah buat, kalau pendaftaran tu walaupun nama student kita sebagai pensyarah yang boleh mendaftarkan, tapi pada bahagian pengagihan kerja persen kerja tu, maknanya student kita tu kita katalah 70-30. 30 tu mungkin kita dan student kita tu 70% hak milik dia tu. Itu macam dah respon saya lah kot, macam mana tak bolehlah kita nak kata hak milik apa tu produk tu kita punya sedangkan tu student kita punya, tapi kita sebagai pensyarah yang perlu daftar sebab di bawah RMIC, tapi pembahagian dia tu pensyarah pelajar tu punya ownership dia tu. Authorship, bukan ownership ownership opsi tapi authorship. Okay. Okay, ada soalan? Saya bagi 1-2 soalan. Assalamualaikum Dr. J. Saya Dr. Diana. Saya nak bagi saya nak bertanya lah. Kalau macam berkenaan isu tadi tu, contohnya untuk bahagian co-author, kita letak nama lecturer, co-author. Kemudian but the first author is the students lah. Kita just co-author. Owner ialah UPSI. Macam tu, okey kan? Ataupun fakulti kita. Okey kan? Owner mesti UPSI. Kalau fakulti, okey kan? Yalah, UPSI lah. Mesti bawah UPSI lah. Boleh kan Dr. J macam tu kan? Ya. Okey, terima kasih. Mesti didaftarkan sebab sekarang ni pusat daftar IP ni di RMIC buat masa ni kan. Jadi operasinya dikumpulkan di bawah tak apalah operasi di fakulti tak apa, tapi pendaftaran tu dimaklumkan kepada pihak RMIC. Kami pas ke RMIC. Ya. Terima kasih. Okey, sama. Satu lagi sebelum saya pergi kepada Dr. Idayanti. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau ada apa-apa nanti lepas ni boleh kita ni. Okey, saya jemput Dr. Ida untuk membentangkan berkaitan dengan inovasi. Ramai yang tidak tahu berkaitan dengan RISE at UPSI ni. Dr. Irdayanti adalah merupakan penyelaras yang khas untuk inovasi. Sebab apa? Pasal inovasi ni dia boleh pergi kepada perundingan, dia boleh pergi kepada perkomersialan. Jadi inovasi ni memang menjadi bualan di di mana-mana tempat. Sama ada di Kementerian Pengajian Tinggi maupun di agensi-agensi yang ada di seluruh negara, malah dunia sekalipun berkaitan dengan innovation ini. Jadi universiti telah bagi amanah kepada Dr. Irda untuk memikirkan berkaitan dengan innovation ini. Saya persilakan Dr. Irda. Okey, terima kasih untuk PM Dr. Jazimin. Okey, suara saya boleh dengar, slide saya boleh nampak? Jelas.
Okey, boleh ya. Okey, saya Irdayanti binti Mak Nasir dari Fakulti Teknikal dan Vocational. Okey, ini adalah butiran berkaitan dengan diri saya. Sekiranya sahabat-sahabat semua hendak berurusan berkaitan dengan RISE dan juga inovasi di UPSI. Okey, mesti semua tertanya-tanya kan, RISE tu apa kan? Macam terbit matahari pula ada kan, macam nasi pun ada kan. Okey, RISE tu sebenarnya adalah satu ruang kerja yang kreatif dan inovatif untuk kita jalankan aktiviti inovasi kita hingga kita bangunkan prototipe tersebut. Okey, dan apa pula itu Unimaker? Okey, Unimaker itu pula adalah program yang menggerakkan ekosistem penyelidikan, perundingan dan perkomersialan dalam kalangan staf, pelajar dan juga komuniti kita, komuniti di sekeliling kita, di mana berteraskan 17 cabaran seperti yang dipaparkan di dalam slide yang saya paparkan inilah. Okey, sebelum saya teruskan, sebelum tu konsep Unimaker sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah SDG yang merangkumi 17 cabaran. Okey, cabaran-cabaran tersebut yang seperti yang dipaparkan, ada no hunger, good health, semua tu kan, quality education, ke arah menuju kepada revolusi industri pada masa hadapan. Okey, saya tak bercadang untuk bercerita dengan lebih lanjut. Tapi mari kita saksikan video ini terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh. Boleh dengar tak video ni? Tak dengar lah. Tak dengar Tak dengar. Sekejap. Okey, boleh tak? Boleh dengar tak? Dr. Laili? Masih lagi tak dengar. Oh ya ke? Dr. Ida, masa waktu share tu dekat belah kanan tu ada share audio. Cuba check dekat share tu. Waktu nak share nanti, okey, klik share tu. Yang yang share your tu. Audio Cuba. Connect to video system. Sekejap ya. Tak keluar juga? Keluar tak? Dengar tak? Tak ada lah. Tak apalah kot, teruskan je lah. Teruskan je lah. Okey. Sekejap ya, dugaan dia alam maya macam ni lah. Dan tu dia nak hang lah, dia nak update lah. Dah on daripada pukul 3 dah. Okey. Ya, Ida boleh terangkan kot sikit. Okey, apa yang ada di... Saya dengar syok. Lagu muzik rancak-rancak. Macam nak joget-joget kat sini.
Okey. Okey, apa yang ada di RISE? Okey, seperti yang dipaparkan tadi lah, kita ada 3D printer, pen maker digital. Okey, kita masuk dalam. Kita tengok, okey, inilah rupa bilik RISE tu. Bilik kreatif kita. Okey, ini adalah 3D printer. Kita galakkan semua staff di UPSI untuk sama-sama menggunakan 3D printer yang ada di sini. Okey, selain daripada 3D printer, kita juga ada pen maker digital untuk membuat 3D printer secara kecil-kecilan. Maksudnya tak melibatkan elektrik yang tinggi lah, 24 volt ke atas. Okey, seterusnya ini adalah kita juga mempunyai Internet of Things untuk kawalan robotik dan juga Lego Education. Okey, siapa-siapa yang berminat untuk mempelajari dengan lebih dekat berkaitan dengan pengawalan robotik, nanti digital yang lain, sangat digalakkanlah untuk datang ke bilik RISE ini. Untuk pengetahuan juga, kami turut mengadakan beberapa bengkel. Okey, ini adalah ruang yang sangat luas dan selesa lah untuk jalankan aktiviti kita bersama pelajar. Saya minta maaf ya, saya ni berada di kampus lama, mungkin internet dia. Okey, kita juga ada galeri inovasi. Okey, galeri inovasi ni merupakan akan paparkan semua produk inovasi para pesyarah. Sama ada menang atau tidak menang, kita akan paparkan juga sebagai tanda penghargaan kepada semua pesyarah-pesyarah yang telah terlibat aktif dalam menjayakan pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh UPSI. Ini adalah antara produk-produk yang paparkanlah. Okay. Ini adalah aktiviti atau program yang telah dijalankan sebelum kawalan pergerakan ini berlakulah. Nampak Dr. Adalah program-program yang dijalankanlah sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun pandemik berlaku, tapi kami tetap menjalankan bengkel secara maya. Ini antara bengkel-bengkel telah kami jalankan bersama RDT di sekolah di Malaysia. Program ini program tak berbayar, jadi kita tak ambil ramai lah. Kita tak lipat dana MySeed. Okay. Kami juga mengendalikan program atau bengkel dalam sama dengan IEPO. Okey, ini adalah Facebook untuk RISE UPSI. Okey, ada Facebook dia, nanti saya akan tunjukkan ya. Okey, saya minta maaf atas kesulitan ini. Saya dengar dari pihak saya kuat. Okey, sekejap ya.
Rupanya saya cakap seorang-seorang. Mana hilangnya Dr. Irda ni? Saya ada. Teruskan. Okey, internet lah. Maaf ya, saya ada kat kampus lama. Baik. Jaringan internet yang terbaik dah ni. Ini cabaran. Maya beginilah cabarannya. Cabaran serta mengawal emosi ketika Okey. internet. Sekejap ya. Sekejap, saya nak. Okey, nampak tak apa yang saya kongsikan? Nampak. Okey ya. Okey, seterusnya kita pergi ke tadi video. Video tadi tu adalah saya rumuskanlah video tadi tu berkaitan dengan di mana RISE. Okey, RISE berada di dalam bangunan RMIC. RMIC pula berada di kampus Sultan Azlan Shah di kampus baru. Okey, di situ RISE tak berhadapan dengan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Okey, kalau sesiapa yang nak datang awal lah, dia aluk-alukan. Tapi sebelum nak datang, bolehlah hubungi saya dan juga Puan Suhaila. Okey, nanti saya akan bagi nombor kontak untuk kalau nak hubungi dan berminat lah untuk kaitan dengan RISE ni. Okey, seperti saya katakan tadi, RISE ni adalah satu ruang kerja yang kreatif dan inovatif untuk kita melaksanakan inovasi sehingga ke arah pembangunan prototipe tersebut. Apa yang dipaparkan sebentar tadi, kita boleh nampak kan ruang RISE tu sangat luas dan sangat selesa kalau kita buat aktiviti bersama pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya adalah prosedur penggunaan RISE. Okey, macam mana nak gunakan RISE ni? Okey, jadi pada kalau sekiranya sahabat-sahabat semua berminat, bolehlah masuk ke dalam website RMIC seperti yang tertera di skrin, paparan skrin kawan-kawan semua. Okey, kemudian di situ ada cursor ada butang download dan situ ada RISE UPSI. Okey, RISE at UPSI tu, okey, bila tekan di situ akan terpapar satu borang tempahan bilik RISE at UPSI. Okey, nanti borang tu download, sahabat-sahabat semua download dan isi yang berkaitan dan seterusnya hantar kepada saya, Irdayanti ataupun partner saya iaitu Puan Suhaila Sulaiman, atau juga kalau tak nak berhubungan kami berdua boleh terus hantar ke admin UPPI. Okey, kami sangat mengaluk-alukan untuk sahabat-sahabat semua menggunakan bilik RISE ini bukan sahaja untuk diri pensyarah tersebut, kita libatkan bersama-sama pelajar juga. Tapi musim sekarang ni tak boleh lah, kena compound pula 5,000 satu kepala kan. Susah lah kan. Okey, tapi tak apa, kita boleh bincang macam mana kita nak hidupkan suasana inovasi yang berunsurkan teknologi, pengawalan robotik dan juga mungkin dari segi autonomous ke untuk pelajar-pelajar kita. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada inovasi. Okey, yang tadi RISE, RISE ya. Okey, RISE dah tadilah yang berkaitan dengan RISE saya dah terangkan. Okey, sekiranya berminat saya rumuskan sekali lagi, sekiranya berminat boleh download borang yang tertera di dalam RMIC tu, download dan boleh email kepada urusetia urusetia UPPI yang berkaitan dengan RISE tadi tu. Okey, sekarang kita masuk kepada inovasi. Okey, inovasi semua sedia maklum, baru-baru ni satu pertandingan inovasi ITEX dalaman telah diadakan dan ITEX sebenar tersebut akan diadakan pada bulan 12 nanti. Okey, selain itu kami juga menguruskan ataupun mengendalikan secara dalaman untuk ITEX, pencipta dan juga MTE, maksudnya pertandingan-pertandingan yang gorgeous lah. Okey, kita akan uruskan dari segi pembayaran yuran ya. Sebab kita sedia maklum pembayaran yuran untuk ITEX, pencipta dan MTE ini boleh dikatakan mencapai ribuan ringgit.
Okey, tapi kami juga galakkan sekiranya ada pertandingan lain yang dirasakan boleh kita buat saringan di peringkat dalaman, dialu-alukan untuk sahabat-sahabat semua kemukakan kepada unit UPPI. Okey, ini saya terangkan secara menyeluruh lah ya untuk sahabat-sahabat semua sekiranya ingin menyertai pertandingan inovasi. Apa pun pertandingan inovasi, kebanyakan pertandingan inovasi menekankan 6 aspek berikut seperti yang dipaparkan, iaitu originality, applicability, status, commercialize, environmental friendliness dan presentation innovator tersebut. Itu bukan antara lah, memang ditekankan dalam pemilihan untuk memenangi ITEX, pencipta MTE atau apa-apa pun pertandingan inovasi. Okey, seterusnya kita tengok kepada geran penyelidikan. Kami juga menguruskan geran-geran penyelidikan, antaranya adalah MOSTI, KPT yang baru-baru ini taklimat berkaitan dengan MyC. Okey, kami juga menguruskan di peringkat dalaman RMIC dan juga geran agensi kerajaan lain yang ditawarkanlah. Okey, dan seterusnya kita ada galeri inovasi RMIC. Okey, tadi dalam video tu ada galeri inovasi RMIC kan. Okey, sebenarnya apabila sahabat-sahabat semua menghasilkan produk inovasi, produk-produk tersebut sangat diperlukan untuk diletakkan di dalam galeri inovasi RMIC. Untuk dia menjadi macam menjadi semangat kepada orang-orang lain kan, yang macam contoh macam pensyarah yang tak ada idea nak buat inovasi. Bila datang lawat galeri inovasi RMIC tu, jadi dia ada idea kan, kita bagi pandangan, okay, kat situ sedikit sebanyak kita dah ada saham akhirat kita dah bila kita bagi orang idea. Lagipun sekarang pertandingan inovasi juga produk yang dihasilkan itu juga telah menjadi salah satu ROI dalam di akhir nanti apabila geran inovasi tersebut dihasilkan. Okay, jadi di sinilah peluang anda semua sekiranya melakukan atau membangunkan produk-produk berinovasi, boleh hubungi kami di UPPI untuk meletakkan produk tersebut di galeri inovasi. InsyaAllah kami janji kami jaga produk tu baik-baik. Boleh tengoklah kan mana yang dah letak tu, ramai dah pensyarah yang menyumbang produk yang dibangunkan. Kita letak, kita jaga dengan baik produk-produk tersebut. Okey, seterusnya marilah semua kita like dan share Facebook Rise UPSI. Kita type je Rise UPSI dalam Facebook. Kita je yang guna Rise, RISE UPSI. Okey, sebelum saya terlupa, Rise ni juga macam saya katakan tadi, dia juga adalah Unimaker at UPSI. Sebenarnya Rise ni adalah ruang kerja, tapi Unimaker ni adalah satu program. Okey, tapi apa pun ia adalah benda yang sama. Cuma universiti yang terlibat aktif dalam Unimaker ni adalah bukan universiti UPSI sahaja, seluruh universiti di Malaysia. Cuma ia melibatkan zon tengah adalah Universiti Malaya, orang kata wakil, maksudnya dia orang kuat lah untuk zon tengah, Universiti Malaya, zon utara Universiti Sains Malaysia, zon selatan UTM, zon timur UNIZA, dan untuk Borneo kita ada UNIMAS. Okey, kita juga ada YouTube channel unit PPI. Okey, boleh juga type sahaja official UPSI EDU Innovation, dan kita banyak kongsikan apa-apa berkaitan dengan inovasi, pensyarah, pelajar yang boleh menjadi panduan untuk sahabat-sahabat semua untuk membangunkan inovasi. Cuma cadangan saya adalah apabila kita membangunkan sesuatu produk itu, kita haruslah fikirkan produk yang kita bangunkan itu boleh dikomersialkan, dan seterusnya mungkin produk yang dikomersialkan itu boleh menjadi perundingan kita pada masa hadapan. Jadi kita dah tak banyak kerja, kita buat satu benda, tapi satu benda itu boleh diguna pakai untuk pertandingan, inovasi pertandingan kan, dan pendaftaran perundingan, untuk pengkomersialan, dan pengkomersialan tu
kita dapat duit, USI dapat duit dan seterusnya perundingan. Okey, lagilah semua dapat duit kan. Apapun saya mengharapkan semuanya adalah kita sebagai pendidik untuk menjadi seperti saya katakan tadi lah saham akhirat kita di kemudian hari. So itu sahaja Dr. J dan juga sahabat-sahabat lain berkaitan dengan inovasi dan juga RISE at UPSI. Okay, terima kasih, itu sahaja. Terima kasih untuk yang mendengar. Okay, terima kasih kepada Dr. Dayanti. Inovasi tetapi dia apa nama ni kadang dia punya line okey, line tak okey. Ini inovasi juga ni. Okay. Jadi terima kasih kepada Dr. Irda. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, yang Dr. Irda nak sampaikan tadi adalah budaya sebenarnya. Okay, ekosistem inovasi, maka platformnya adalah salah satunya ada RISE at UPSI yang telah diwujudkan di RMIC. Okay. Dan macam yang telah dimaklumkan, salah satu yang kita wujudkan ini boleh digunakanlah oleh pensyarah dan juga boleh juga bawa kepada pelajar masing-masing. Malah saya kira budaya ini juga ada di fakulti-fakulti. Maka tak kisahlah, kita guna sama semua. Asasnya adalah untuk mewujudkan budaya inovasi, budaya kita kreatif dan juga inovatif. Dan untuk makluman semua juga, di belakang tabir RISE at UPSI ini ada beberapa hero kita seperti Pengusaha Madya Dr. Amri, yang banyak menyumbang berkaitan dengan robotik. Dia telah banyak buat program daripada tahun 2020 lagi, berkaitan dengan robotik. Kemudian dia bersama dengan Dr. Ashardi, seterusnya Dr. Fadi Wong. Sebab itu ada alat 3D printing tu. Dr. Fadi Wong banyak mengadakan aktiviti-aktiviti, kursus-kursus sebelum ini. Agak terhad sikit lah bila dah pandemik ini. Dan seorang lagi adalah Dr. Modi, Modi Lakulu, yang lebih kepada Internet of Things. Dan seterusnya, saya tertarik dengan geran-geran yang diceritakan oleh Dr. Irda tadi. Kalau kita lihat, rupa-rupanya banyak geran-geran innovation yang bukan sekadar di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi juga di agensi-agensi lain. Seperti MOSTI, Yayasan Inovasi Malaysia. Malah semalam kita dapat makluman 3 orang pensyarah-pensyarah kita telah shortlisted untuk diinterview geran Yayasan Inovasi Malaysia, iaitu Dr. Cik Zalina daripada FSKIK, kemudian Dr. Azhari daripada FTV, dan seorang lagi Dr. Teknisi. Saya tak ingat nama penuh dia. Pensyarah muda. Yang apa nama penuh dia, Dr. Len? Dr. Chi Kenny ada dekat sini. Dr. Chi, Dr. Chi FSKIK. FSKIK yang mendapat shortlisted untuk geran inovasi Yayasan Inovasi Malaysia untuk MIC, Malaysian Social Innovation. Dan juga kita juga dapat lebih kurang dalam 5 orang untuk satu interview berkaitan dengan Malaysian Commercialization Year 2021. Ini shortlisted jugalah. Ada 5 orang. Saya ingat Dr. Asma, kemudian siapa lagi? Siapa lagi ni Dr. Mas, ingat tak? Ada 4 orang lagi. Dr. Faridah Hanim. PM Dr. Abdul Halim Misnan. Dan kita ada Dr. Wan Haslinda, ada 2 produk. Ada lagi seorang lagi, siapa tadi? Dr. Hamidah. Hamidah. Dr. Hamidah. Dr. Hamidah. Dr. Aus ada juga. Malaysian Commercialization Year 2021 ini adalah merupakan satu geran. Sebelum ini Dr. Nur Sajadah Tina dapat dipanggil macam geran kecil untuk menghasilkan IP yang telah ditaja oleh pihak MCY ini. Jadi usaha-usaha inilah sebenarnya yang telah dicuba dilaksanakan oleh unit perundingan perkomersialan untuk membantu bagi mengembangkan budaya inovasi dalam kalangan warga akademik kita. Jadi nampaknya masa dah hampir pukul 5, tuan-tuan.
sebelum saya ada soalan tak daripada tuan-tuan? Sebab saya ada soalan sikit lah pada moderator ni. Pada speaker. Sorry, pada speaker. Moderator. Saya moderator. Ada soalan tak daripada ni? Kalau tak ada soalan, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, profesor, doktor, Persemadia dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi kami lah. Okay? Sama ada secara personal ataupun secara rasmi. Okay? Kita akan bantu mana yang boleh dan kita akan bincang. Okay? Terima kasih Dr. Yunus. Okay. Saya nak tanya, ada perkara yang saya nak tanya. Sebab saya rasa kalau dua soalan ni saya tak tanya, dia macam tak berapa tak berapa kena ataupun rasa macam tak selesai. Okey. Soalan pertama saya nak tuju kepada Dr. Laili. Okey, mungkin ni perkara ini selalu ditanya tapi saya ulang balik soalan ini sebab ada rakan-rakan kita keluarkan soalan ini. Jadi saya nak tanya balik pada Dr. Laili. Okey, Dr. Laili. Aktiviti-aktiviti yang selain daripada perundingan, contohnya latihan ataupun buat pakar rujuk, ceramah, bengkel dan sebagainya tu, yang mungkin tak boleh nak didaftarkan di bawah perundingan. Jadi kita nak daftar kat mana? Terima kasih Dr. J. Ya, soalan macam tu pun sebenarnya kita dah memang tapis sewaktu sebelum kita proceed untuk pendaftaran perundingan. Okey, setiap kali ada permohonan ataupun borang yang sampai pada kita akan lihat daripada skop perundingan tu sendirilah. Okey, mana-mana kerja-kerja yang tidak kena dengan skop perundingan, kita akan nasihatkan untuk daftarkan ke dalam RIMS pada bahagian specialist iaitu kepakaran, dan juga satu lagi adalah pada bahagian academic education ataupun sanjungan akademik. Kalau sanjungan akademik tu dia dah memang siapkan apa benda tugas-tugas dia, contohnya macam editor, macam program formulation, dan beberapa jenis lagi lah kan, external reviewer lah semua-semua tu. Okay, itu memang dekat education, academic education. Kalau sebagai ceramah contohnya ataupun apa-apa sahaja perkara yang kadang-kadang kita buat bengkel tapi bukan berkaitan dengan bidang kita. Okay, sebab perundingan ni salah satu lagi dia punya kriteria adalah mesti berkaitan dengan kepakaran kita. Okay, contohnya kalau saya dalam bidang multimedia tiba-tiba dijemput untuk beri motivasi kepada pelajar-pelajar SPM contohnya. Okay, iaitu saya tak boleh claim sebagai perundingan. Saya boleh claim ataupun saya boleh daftarkan sebagai mungkin specialist, pakar rujuk. Iaitu dibenarkan. Okay, walaupun kita dibayar oleh agensi luar tapi dia bukanlah dalam skop perundingan. So itulah antara medium ataupun media lain yang kita boleh daftarkan. Okey, ada juga perundingan yang agensi luar dia memerlukan satu kod number. Okey, apa nama Dr. J? Kod apa namanya? Kod bidang ataupun kod syarikat. Kod bidang. Di mana RMIC tak ada benda tu. Jadi, satu optionnya adalah kita akan melalui UPSI Holding, UHSB. Okey, so di situ nanti segala urusan tadbir urus untuk perundingan akan dilakukan di UHSB. Dan UHSB akan laporkan kepada kita berkenaan dengan aktiviti tu untuk kita masukkan ke dalam CV. Tapi segala urusan berkaitan dengan tadbir urus perundingan adalah di bawah UHSB. Okey, itu sajalah kot Dr. J. Okey, terima kasih Dr. Laili. Jam telah menunjukkan 2 minit. Ada juga soalan pada Dr. Mas tapi tak apalah. Sebab saya faham bahawa jam 5 ni kita mungkin masing-masing ada urusan masing-masing. Walaupun berada di rumah masing-masing tetapi kita cukup setakat ini dulu. Saya kira pembentangan pada hari ini mungkin boleh tidak dapat merangkumi keseluruhan kefahaman. Selepas ini saya kira mungkin ada lagi klinik-klinik ataupun pertemuan-pertemuan bersemuka ataupun tidak bersemuka yang akan dilaksanakan oleh pihak kami dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah saya dengan ahli kumpulan akan cuba membantu mana yang boleh demi untuk mewujudkan sama-sama ekosistem perundingan perkomersialan yang harmoni di UPSI ini. Saya ingat itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Rahmat. Okey. Terima kasih.